Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakir Rizmi daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Jadi untuk kajian saya akan menerangkan tentang sensata warning sensor SWS Experiment in Laboratory Scale. Untuk pengenalan yang pertama, kita akan tengok apa yang menyebabkan punca-punca berlakunya kejadian tanah runtuh. Okey, untuk poin yang pertama, hakisan ialah proses di mana zarah-zarah tanah terhakis oleh angin, air dan faktor-faktor lain. Maksudnya dekat sini bahawasanya zarah-zarah tanah yang berada di tanah sama ada di dalam ataupun di permukaan tanah, dia akan terhakis atau bergerak disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya seperti angin, air hujan dan juga pergerakan pelak bumi. Okey, kemudian tanah runtuh merangkumi semua jenis pergerakan jisim melainkan yang dinyatakan sebaliknya. Tanah runtuh juga berlaku disebabkan oleh cuaca termasuk hujan, kenaikan paras air tanah dan pergerakan tanah mengikut kepada kajian oleh Fausto Gozzetti pada tahun 2020. Di sini dia menyatakan bahawasanya keadaan tanah runtuh itu boleh terjadi sekiranya ia berlaku kejadian hujan lebat yang berpanjangan seperti di Malaysia dan di beberapa kawasan, bahawasanya hujan lebat yang menyebabkan aliran air tanah yang turun membawa sekali zarah-zarah tanah di dalam air dan menyebabkan tanah tergelongsor ke bawah. Kemudian kenaikan paras air tanah. Bila keadaan air di dalam tanah naik, ia juga menjadi antara punca-punca kepada berlakunya keadaan tanah runtuh. Okey, kemudian interaksi antara aliran sungai dan tebing tinggi juga mengakibatkan tebing runtuh mengikut kepada kerajaan Lee Junhua pada tahun 2018. Dalam kajian ini, beliau menyatakan bahawasanya interaksi yang dimaksudkan adalah aliran air. Kalau kita tengok daripada segi geografi, aliran air tanah ataupun aliran air sungai yang mengalir berliku-liku akan menyebabkan hentaman berlaku pada tebing tanah. Bila hentaman berlaku pada tebing tanah, ia menyebabkan keadaan tanah itu akan tergelongsor ke bawah disebabkan daya hentaman yang dikenakan oleh aliran air. Biasanya keadaan ini berlaku semasa musim banjir lah, apabila aras air itu naik, kemudian dia akan hentam kepada permukaan dinding tebing tanah dan kemudian berlakunya runtuhan tanah. Okey, untuk daripada segi kita tengok sistem early warning system ataupun sistem amaran awal di Malaysia, kajian telah dijalankan oleh Nur Ashidah Matin pada tahun 2012 yang mendedahkan bahawa penggunaan alat kawalan berpusat telah dilaksanakan di negara ini untuk memantau keadaan tanah di lokasi berisiko. Untuk di Malaysia setakat ini, alatan ataupun device ataupun peranti yang boleh mengesan keadaan tanah tu dah ada, cuma dia bersifat berpusat. Maksudnya dia adalah di dalam satu kawasan yang besar, dan dia tidak boleh hanya diakses di satu kawasan itu saja, iaitu di Unit 10. Data-data juga dikumpulkan oleh Unit 10. Jadi kita tak boleh nak pantau daripada pihak seperti pihak-pihak lain, pihak-pihak yang berkepentingan dalam menguruskan keadaan tanah runtuh. Mereka tak ada akses yang boleh mereka terima ataupun yang boleh mereka dapatkan untuk mengesan apa-apa yang berlaku ke atas tanah runtuh. Dalam kajian kami, penyataan masalah yang cuba kami selesaikan adalah di sini di laluan FT003 Seksyen 45.7 Jalan Kuala Terengganu Kuantan, daerah Lungon, Terengganu, terdapat kejadian runtuhan cerun atau runtuhan tebing, lebih tepatnya di sebuah sungai yang dikenali sebagai Sungai Paka. Namun demikian, tebing itu sudah dirawat, tetapi tiada kerja-kerja pemantauan dilakukan selepas kerja-kerja perbaikan cerun itu dilakukan. Pemantauan itu dari segi tiada kaedah ataupun tiada cara atau alatan yang digunakan oleh pihak JKR untuk mengenal pasti bahawasanya keadaan cerun itu selamat atau tidak selepas rawatan cerun dijalankan. Kemudian, kawasan penyelidik kami terletak di kawasan tebing Sungai Paka macam saya cakap tadi, dan dia juga sebenarnya berhampiran dengan loji rawatan air Bukit Bau. Oleh yang demikian, kami sebenarnya lebih tepat kalau kita tahu pada musim tengkujuh di kawasan-kawasan pantai timur biasanya akan berlaku banjir. Dan kami menyimpulkan di sini bahawasanya aras kenaikan air sungai juga mempengaruhi kepada pergerakan tanah atau pelanggaran tanah pada tebing itulah. Akan tetapi, aras air tanah tu kami tidak dapat kenal pasti dan kami tidak dapat bacaan data yang tepat daripada pihak Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri Terengganu. Jadi itu antara isu dan permasalahan yang berlaku sekarang. Jadi kami akan mencipta sesuatu peranti untuk mengesan pergerakan tanah dan juga mengesan kenaikan air yang berlaku di kawasan sungai di kawasan kajian kami. Untuk bahagian ini, kami akan menunjukkan gambaran bagaimana keadaan di kawasan kajian kami, iaitu di laluan FT003 Seksyen 45.07 Jalan Kuala Terengganu Kuantan, daerah Lungon, Terengganu, lebih tepatnya di titik 4.68603 1039551. Kalau kita boleh tengok pada gambar di belakang ni, okey, kita boleh lihat keadaan cerun yang telah dirawat, dan di bahagian bawah tu ada penahan cerun yang dikenali sebagai dinding gabion dan juga tebing, iaitu rumput dan juga sebahagian daripada batu-batu yang disusun menjadikan di tebing. Okey. Dan kemudian kita boleh tengok tinggi gabion wall biasanya dalam sekitar 1.8 meter something macam tu. Okay. Dan ketinggian air sungai ni pun dalam sekitar 1 meter daripada dasar dan daripada rekod daftar JKR lah yang kami peroleh daripada SI JKR. Dan kenaikan air tu kami tidak pasti, tetapi kalau kat sini kita boleh nampak air boleh naik sehingga pada paras di mana keadaan di mana rumput tidak hidup. Okay. Kalau kita tengok dalam gambar ni juga kita dapat tengok ada satu aras tu bahawa rumput tak hidup.
runtuk tak tumbuh dekat cerun di sebelah bahagian sana. Ini menunjukkan bahawa di situ sebenarnya adalah paras air. Paras air yang boleh naik ketika hujan lebat dan juga air pasang. Okey, kemudian untuk rajah di atas, rajah di atas pula menunjukkan adalah skop kajian kami. Kami akan menghasilkan satu simulasi cerun berdasarkan daripada kawasan kajian kami, jadi kawasan sebenar, dalam satu bentuk skala yang bersaiz 1 meter nisbah 1.5, dan sampel diambil daripada kawasan rajah bahagian pembentangan ini. Ini adalah gambaran beberapa keping gambar di kawasan kajian kami. Kita boleh lihat kawasan sungai, kawasan cerun, dan juga papan tanda loji air bukit bau lah, di mana dia betul-betul berhadapan dengan loji air bukit bau. Objektif kajian kami adalah untuk menentukan nilai bagi sampel tanah yang diambil di kawasan kajian. Nilai yang dimasukkan adalah nilai dry density. Okey, kita nak tengok apabila nilai density tu, apakah nilai dry density tu untuk 95% sama dengan keadaan tanah di kawasan kajian. Okey, kemudian seterusnya kita akan membangunkan satu peranti menggunakan Arduino ESP8266, sensor ultrasonik dan sensor fleksibel yang akan menghantar data pemberitahuan kepada pengguna. Okey, sensor perisiannya atau peranti ini kita nak dapatkan data pergerakan tanah, deflection tanah tu, dan juga aras kenaikan air tanah menggunakan dua sensor yang saya sebutkan tadi. Jadi objektif yang ketiga pula adalah kita akan mengenal pasti kaedah untuk mencegah kegagalan cerun, gaping wall di lokasi kajian kes. Kemudian adakah gaping wall itu mampu untuk mengelakkan hakisan tanah terutamanya di kawasan tebing sungai untuk jangka masa yang panjang. Jadi kita nak tahu kaedah mencegah tu ataupun kaedah gaping wall tu lebih, orang kata tu lebih efektif ataupun tidak. Untuk slide yang seterusnya, di sini adalah metodologi kajian ataupun kaedah kami menjalankan kajian kami. Untuk langkah yang pertama, sampel dari kawasan kajian akan diuji dengan ujian pemadatan untuk mencari radius atau dry density pada 95% untuk meniru keadaan simulasi seperti di lokasi sebenar. Macam yang saya cakap tadi lah, dalam objektif tadi, kita akan buat ujian pemadatan seperti dalam gambar rajah. Gambar rajah di sebelah ini adalah keadaan di mana kami sedang melaksanakan ujian pemadatan. Untuk langkah yang kedua, simulasi struktur tebing sungai akan dibina dalam ukuran skala makmal seperti yang saya tunjukkan dalam gambar dalam slide yang sebelum tadi. Ada satu skala, dalam skala kecil aquarium, skala makmal, dan kemudian peranti akan dibangunkan menggunakan Arduino ESP8266, sensor ultrasonik dan juga sensor fleksibel. Langkah yang keempat, sensor itu akan mengesan pergerakan tanah dan kenaikan aras air. Sensor seperti fleksibel akan dicocok masuk ke dalam tanah, dan kemudian sensor pengesan itu pula kita akan letakkan dalam satu pipe. Satu pipe, dan pipe tu akan ditanam jugalah di atas cerun tadi, dan dia akan mengesan kemasukan air melalui pipe itu. Adakah kenaikan air tu ada dalam pipe tu. Pada langkah seterusnya, data yang diperoleh akan dibaca oleh Arduino ESP8266. Data yang diperoleh, data pergerakan deflection, data kenaikan air akan dibaca oleh Arduino yang telah diprogram, decoding dan diprogramkan. Kemudian data tersebut akan dipaparkan dan direkodkan oleh medium aplikasi Blink, di mana kita akan baca ataupun pengguna boleh mengakses data melalui aplikasi Blink. Pada paparan yang ini adalah sebenarnya sumber rujukan bagi sudut pesongan tanah, di mana mengikut kepada Fabric, R. Brewer and Junior Sleeman pada tahun 1988, sudut pesongan tanah sebanyak 1 darjah sehingga 3 darjah adalah membawa peratus kegagalan tanah sebanyak 3.5%. Manakala seterusnya 4 darjah sehingga 5 darjah pula membawa peratus kegagalan sebanyak 7%. Kemudian kita tengok kepada tahap kuning ataupun tahap kuning ni biasanya kita tahu tahap berjaga-jaga lah, tetapi masih tidak membahayakan. Pada tahap kuning kita tengok antara sudut 6 sehingga 9 darjah dia membawa peratus kegagalan sebanyak 10.5%. Manakala untuk 10 sehingga 15 darjah pula membawa kegagalan sebanyak 14%, dan 16 hingga 17 darjah sebanyak 17.6%, dan 18 hingga 19 darjah adalah sebanyak 26.8%. Bila kita tengok pada dua yang bahagian bawah yang merah, di mana ini adalah paras berjaga-jaga. Kalau boleh, apabila pergerakan tanah berlaku pada paras berjaga-jaga, maka amaran awal boleh diberitahu ataupun amaran awal lah untuk penduduk ataupun orang-orang di sekitar ataupun kepada pengguna itu sendiri bahawa keadaan tanah sebenarnya dah tak selamat. Kemudian kita tengok untuk amaran merah ataupun di warna merah, sudut pesongan adalah sebanyak 20 hingga 21%, membawa kegagalan tanah sebanyak 36.4%, manakala sudut antara 22.5 dan sehingga 23 dia membawa kegagalan sebanyak 46.6%. Jadi di sini kita boleh tengok bahawasanya lebih daripada 23 darjah sebenarnya tanah tu memang telah gagal habis melebihi 50%. Jadi keadaan sangat-sangat tidak selamat. Itu pentingnya sudut pesongan ini ataupun gambaran jadual ini
sebagai rujukan kami untuk menentukan bahawa keadaan cerun itu selamat ataupun tidak. Baik, pada paparan kali ini pula, saya akan menunjukkan beberapa gambar iaitu berkaitan dengan gambaran awal kepada projek kami. Kalau boleh tengok di gambar bahagian sebelah kiri saya, itu adalah gambar asli atau gambar keadaan asal projek kami di mana cerun itu ditanamkan satu paip dan paip itu diletakkan vibrator ataupun penggegar yang bertindak sebagai penghasil beban lah ataupun penghasil gegaran. Kita nak tengok sejauh mana tanah tu boleh bergerak. Kemudian di bahagian atas sebelah kanan pula adalah gambaran skematik bagi pemasangan peranti kami pada cerun, iaitu kedudukan ultrasonik dan juga flexible sensor. Kemudian gambar yang seterusnya pula adalah gambaran terhadap purata ataupun keadaan cerun, kegagalan cerun itulah, sudut pesongan dia. Kita boleh lihat bahawa sudut pesongan bermula antara 1 sehingga 5, 6 sehingga 19 dan 20 sehingga 25 darjah. Okey, itu adalah gambaran sudut pesongan. Dan gambar yang terakhir pula adalah, ini adalah data aras air sungai yang kami peroleh daripada JPS melalui info pandu banjir yang merupakan salah satu interface ataupun salah satu tempat di mana pihak JPS akan menghantar data-data seperti data aras air di sungai ke atas ni lah, ke dalam satu maklumat yang diboleh akses oleh semua pengguna. Okey, dan di sini kita menunjukkan ini adalah 3 stesen yang kami yang ada di Dungun ni, iaitu Sungai Dungun di Kampung Pasir Raja, Sungai Dungun di Kuala Jengai dan juga Sungai Dungun di Jambatan Jerangau. Seterusnya, untuk paparan yang kali ini adalah data ataupun anggaran threshold assumption ataupun nilai ambang aras air. Okey, daripada data yang kami peroleh daripada 3 stesen utama di Sungai Dungun, jadi kami mempuratakan data pada aras normal, aras aras amaran, aras bahaya dan juga aras waspada. Okay, daripada 4 aras ni kami puratakan dengan formula N sama dengan stesen 1 tambah stesen 2 tambah stesen 3 dibahagikan dengan 3. Maka kami akan dapat nilai ambang aras air anggaran ataupun assumption di kawasan Sungai Paka, iaitu sebanyak untuk aras normal sebanyak 7.5 meter, untuk paras waspada 11.5 meter, paras amaran 12.34 meter dan paras bahaya adalah pada 13.34 meter. Kenapa kami mengambil data daripada Sungai Dungun adalah kerana Sungai Dungun dan Sungai Paka dia berada di dalam satu daerah dan satu lembangan sungai yang sama, satu kawasan tadahan yang sama dan satu kawasan yang menadah air hujan di kawasan hulu yang tidak terlalu jauh. Jadi dia menjadi benchmark kepada kami untuk mengambil data bacaan air sungai. Hasil dapatan daripada apa yang telah kami jalankan, kami dapati bahawa julat pesongan bacaan antara 1 sehingga 5 menunjukkan bahawa peratusan kegagalan telah berlaku sebanyak 7% apabila data diwakili pada tahap normal. Kadar kegagalan meningkat kepada 10.5% pada tahap amaran dan ia terus meningkat sehingga 14% tetapi masih di tahap amaran. Keadaan lokasi meningkatkan nilai pergerakan tanah sehingga 18 darjah dan peratusan kegagalan sehingga 26.8% pada tahap amaran. Bahan-bahan berhawa yang bergerak pada tahap ini antara 6 hingga 9 darjah adalah yang menyebabkan pergerakan itu berlaku. Maksudnya di sini sepanjang hasil dapatan daripada kajian yang telah kami laksanakan, bahawasanya pergerakan tanah berlaku tetapi tidak terlalu bahaya dan tidak terlalu banyak. Okey, mengikut kepada kajian lepas-lepas, kajian yang sebelum-belum tadi. Okey, pergerakan tanah yang berlaku tidak mencapai tahap bahaya, iaitu antara 20. Julat pesongan pun tidak melebihi 20 darjah lah. 20 darjah. Paling maksimum pun kita boleh tengok apabila air berada di tahap bahaya adalah 18. Banyak juga dikirakan pergerakan berlaku tetapi cerun masih keadaan stabil dan selamat. Parameter pesongan bacaan julat menunjukkan bahawa ia berkaitan secara langsung dengan tahap ambang. Terdapat pergerakan senyap di dalam tanah apabila paras air sungai meningkat. Bila paras air sungai meningkat, ada juga pergerakan tetapi tidak terlalu banyak. Hanya pergerakan senyap, tetapi pergerakan senyap inilah sebenarnya dia mengambil masa panjang. Okey, dia mempengaruhi pergerakan tanah tu dalam masa yang panjang dan pada masa yang akan datang, mungkin dalam 10 atau 20 tahun lagi, pergerakan tanah berlaku dan kegagalan juga boleh berlaku. Jadi pentingnya mesin peranti ini dia adakan adalah supaya kita boleh memantau. Apabila tanah itu dah masuk kepada tahap bahaya, mungkin dia dah mencecah 20, jadi pihak JKR boleh membuat rawatan, kaedah rawatan seperti mungkin kita tambahkan lagi jaring buah dekat situ ataupun kita buat lain-lain rawatan yang diasakan sesuai berdasarkan kawasan dan keadaan kawasan itu. Baiklah saudara-saudari sekalian, untuk bahagian ini adalah gambaran terakhir ataupun gambaran selepas air diletakkan pada aras maksimum, iaitu pada paras yang bahayalah. Kita boleh tengok keadaan cerun itu adalah hampir tenggelam tetapi tiada perubahan yang berlaku lah, walaupun telah dibiarkan selama 1 jam setengah. Okey, kemudian gambar yang seterusnya ini adalah interface ataupun kami punya Blink, aplikasi Blink yang menunjukkan data. Kalau kita boleh tengok pada ketinggian air 4 cm ataupun lebih kurang kalau data asalnya 3 meter lah, tapi dalam skalanya adalah 4 cm dan kita boleh lihat di bahagian sebelahnya itu adalah data untuk flexible sensor masih dikosong, maksudnya tiada perubahan berlaku. Dan inilah data-data yang akan kita peroleh dan kita boleh pantau selama maksimum di sini sehingga 3 bulan. Kita
boleh ambil data tu akan dikumpulkan selama 3 bulan menggunakan aplikasi Blink. Kesimpulan daripada kajian kami, alat yang dihasilkan mampu mengesan lebih awal sebarang kemungkinan yang akan berlaku kepada tebing yang telah diselenggara. Isyarat awal akan dihantar terus ke big data ataupun data pukal yang terlibat secara langsung seperti JKR dan GPS adalah langkah awal pengguna mendapatkan maklumat terkini tentang situasi semasa. Maksudnya, data yang kami peroleh akan terus masuk ke Blink, boleh diakses Blink oleh pihak JKR dan GPS dan boleh terus diagihkan kepada pengguna-pengguna tentang keadaan cerun dan juga keselamatan pengguna itu sendiri. Sensate Warning System SWS juga mampu melancarkan banyak pihak dalam proses pengumpulan data semasa tanpa perlu hadir di lapangan. Okay. Ia mudah digerakkan mobility dan juga boleh digunakan untuk semua struktur tanah di lapangan. Ia juga boleh digunakan untuk kawasan yang terdedah kepada tanah runtuh dan kawasan yang telah diselenggara bagi tujuan memanjangkan hayat dan kaedah yang akan digunakan. Walaupun tebing sungai itu telah dirawat, tetapi ia amat perlu dan amat penting untuk kita sentiasa pantau oleh pihak berkuasa bagi mengatasi masalah yang lebih serius. Okay? Sebagai contoh, macam kawasan tadi, sekiranya kita tak pantau keadaan cerun itu, kejadian tanah runtuh tak mustahil akan berlaku dan menyebabkan kerugian yang lebih tinggi bagi pihak JKR untuk menyelesaikan masalah tersebut.